Hai, selamat datang ke channel YouTube iLab. Okey, jadi hari ni kita ada satu produk untuk kita buat unboxing dan tengok apa dekat dalam kotak ni. Okey, unboxing dan juga beberapa review lah. Okey, boleh dikatakan cara penggunaan lah. Okey, jadi kita ada satu dekat sini I2C. Okey, I2C welder. Okey, jadi dekat sini dia tulis bahasa Cina kalau korang boleh tengok dekat sini bahasa Cina. Okey, I2C. Dekat belakang ni pun bahasa Cina. Okey. Jadi produk I2C ni sebenarnya dah lama dah dekat dalam pasaran repair ni. Okey. Jadi kita akan tengok apa yang ada dekat dalam kotak ni. Okey. Jadi kita akan buka kotak ni. Okey, cara buka kotak dia macam biasa. Okey. Just tarik macam ni saja. Okey. Jadi I2C ni ini first time saya pakai preheater daripada I2C, sebab sebelum ni saya menggunakan preheater daripada XZM. Okay. Jadi I2C welder ni apa yang dia bagi dekat dalam kotak ni adalah satu power cable. Okay. Yang ni power cable dia ni agak panjang juga sebenarnya. Okay. Kalau kita tengok memang panjang. Okay. Jadi sesuai untuk korang yang tempat power source korang tu yang jauh. Okay. Dia menggunakan power cord yang Chinese. Okay. Yang support dekat sini 220 volt. Okay. 10 amp. Okay. Jadi preheater I2C dekat sini. Okay. Dia ada bagi satu preheater. Yang ni adalah version untuk 12 series. Jadi dekat atas ni dia dah letak plate 12 Pro Max. Okay. Kalau korang tengok dekat sini ada plate 12 Pro Max. Okay. Jadi dia sedikit tebal daripada XZM. Okay. Dan yang bestnya I2C ni kita boleh tukar-tukar dia punya plate ni. Okay. Jadi dekat dalam ni lagi dia ada bagi getah. Okay. Yang ni adalah getah untuk kita letakkan dekat I2C tu. Lagi dia ada bagi extra 12 series lah. Yang ni adalah untuk model iPhone 12 mini. Okay. Dan satu lagi untuk iPhone 12 dan 12 Pro. Yang dah pre-install pada device tu sendiri adalah iPhone 12 Pro Max. Okay. Jadi kita akan buka dahulu dia punya mesin ni. Okay. Dia punya preheater ni untuk kita tengok apakah interface yang ada dekat sini. Sebab dekat sini saya nampak macam 1 meter macam digital. Okay. Panel display dekat sini. Okay. Jadi kita pasang dahulu dia punya getah ni. Okay. Ini lebih kurang macam kondom lah. Okay. Lagi satu dia lebih mudah. Okay. Sebab benda ni akan panas sebenarnya. Sebab dia adalah preheater. Dan apabila panas, bila kita nak alihkan dia, rasanya getah ni akan membantu untuk tak nak bagi tangan kita terkena panas. Okay. Jadi kita akan sambungkan dia punya plug dahulu. Okay. Jadi dekat sini saya dah sambungkan dia punya power adapter. Okay. Pada bahagian belakang ni. Okay. Jadi power adapter dia ni dia menggunakan konektor, saya tak pasti konektor jenis apa dekat sini. Okay. Jadi just cocok saja dekat sini. Dan kemudian pada power adapter ni dia ada switch. Okay. Jadi kita tekan on switch. Okay. Untuk tengok apakah menu yang ada dekat situ. Okay. On screen dia, kalau kita tengok tadi, dia bagi korang tengok clear sikit dia punya on screen. Okay. I2C CPU tools. Okay. Jadi dekat sini rasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa Cina. Okay. Nampak ini adalah bahasa Cina. Okay. Jadi rasanya apa yang saya dah tekan ni, kalau tengok macam ni, okay, lebih kurang dia boleh tukar untuk bahasa Inggeris. Okay. Kita tukar kepada bahasa Inggeris. Okay. Itu adalah language. Yang ni return, desoldering. The next option adalah soldering, Face ID. Rasanya yang menu-menu dia tadi tu lebih kurang macam menu, saya tak tahu menu apa. Okay, kita cuba dahulu. Okay. Yang ni desoldering, kita cuba klik. Okay. Oh, okay. Yang ni desoldering ni, yang ni untuk rasanya iPhone, kita akan tengok suhu, berapakah suhu yang dia akan cecah dekat situ. Sebab untuk iPhone 12, okay, kita dah tak boleh nak guna suhu yang rendah seperti kita guna pada iPhone yang version sebelumnya lah. Okay. Jadi kat sini suhu dia sedang menaik. Okay. Dan kalau kita tengok dekat sini ada macam simbol timer. Okay. Ini adalah simbol timer. Timer ni tak bergerak lagi. Okay.
yang 120, S dekat belakang ni rasanya second, okay, masa, dan dekat bawah ni adalah suhu. Okay, jadi suhu sekarang pada plate ni adalah 150 darjah Celsius. Okay. Jadi untuk timer di soldering dengan soldering ni, saya rasanya kita akan tengok by the end berapakah suhu yang dia akan achieve untuk apa ni, nak activate timer dekat sini. Sekarang 170. Okay, flux saya letak sikit dekat sini, nampak macam dah mendidih dekat situ. Okay, 180, 190 barulah dia activate dia punya timer dekat situ. Okay, jadi to be conclude, okay, bila menggunakan 190 ataupun 180 ni, berkemungkinan itu adalah untuk desoldering untuk iPhone X hingga ke iPhone 11 series. Okay, sebab untuk iPhone 12 series, kalau korang guna dengan suhu 190, memang sampai ketua lah korang dekat situ tunggu. Okay, dia tak akan cair benda tu. Okay, dia punya middle layer tu takkan cair. Okay, tak apa, kita stop dulu yang ni. Okay, desoldering. Soldering. Okay, ini untuk soldering pun sama, 120 saat. Okay, 2 minit untuk soldering. Dan ada dekat sini fungsi untuk Face ID. Okay, I2C welder ni sebenarnya dia ada plate untuk CPU, ada plate untuk Face ID, dan ada plate untuk middle layer daripada iPhone X sehinggalah iPhone 13. Tapi untuk 13 tu rasanya dia tak keluarkan lagi plate. Okay, kita cuba untuk tengok menu Face ID pun sama. Okay, masa dia adalah 120 dan suhu dia saya tak pasti, mungkin dia kena naik lagi. Yang ni dah preset dekat sini, kita tak boleh nak adjust dia punya suhu. Okay, untuk Face ID rasanya dia kena suhu rendah lagi kot. Okay, tak apa, kita stop dulu yang ni. Kemudian kita pergi ke menu dekat hadapan ni. Okay, untuk menu dekat hadapan ni, kalau korang tengok dekat sebelah kiri ada on, dekat sebelah kanan ada off. Okay, jadi untuk on kita kena tekan lama-lama butang on ni, dan untuk off kita kena tekan butang lama-lama, butang ni lama-lama untuk off dia. Okay, jadi di samping menjadi butang kepada on off, okay, butang ni juga kita gunakan untuk naik temperature dekat sini. Bila kita tekan lama dia akan open heating, bila kita tekan lama yang ni dia akan stop heating. Okay, jadi kita akan cuba naikkan suhu, berapakah maksimum suhu preheater ni dia boleh pergi. Paling max adalah 270. Bila saya tekan dekat sini dah tak bagi dah. Okay, paling rendah dia boleh pergi berapa, kita akan tengok dekat sini. Interface dia sedikit delay kalau kita tengok dekat situ. Okay, bila saya tekan satu, dia per tekan tu, setiap kali kita tekan tu 5 angka akan berubah. Okay, paling rendah adalah 88. Okay, jadi kita cuba off dia, stop heating dan dia akan automatic pergi ke suhu 88 lah. Okay, ataupun boleh jadi rendah lagi untuk stop heating tu. Jadi ini adalah secara overallnya review. Okay, nanti upcoming bila dah ada case untuk iPhone 12 series, kita akan tunjukkan demo macam mana cara nak guna heating platform ni. Okay, jadi sekian saja video daripada saya untuk hari ni. Okay, upcoming untuk next video, kita akan upload lagi video-video yang lain. Okay, jangan lupa like dan subscribe video ni, dan jangan lupa hit the bell notification icon untuk terima notification bila kita upload video yang baru. Okay, sekian, terima kasih.